Salam sejahtera. Apa kabar semua? Baik, hari ini kita akan habiskan bab 2, iaitu bahagian 2.6, makanan dan suplemen kesihatan. Right, apakah itu makanan ataupun suplemen kesihatan? Mari kita tengok. Baik, okay. Makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Suplemen maksudnya makanan yang selain daripada makanan, apa yang kita boleh ambil untuk kesihatan kita lah. Kita tengok apakah suplemen dia. Okay, makanan kesihatan. So, makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang biasa kita makan lah, yang terkandung dalam gizi normal, yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Alright, so bukannya makanan yang telah diproses, yang telah ditambah dengan pengawet, perisa dan sebagainya. Okay, antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan, di mana kita dapat makanan tu, harga makanan kesihatan yang tinggi, mahal lah, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. So yang itu yang isu-isu yang ada dengan makanan yang kita makan ni. Okey, kita tengok seterusnya. Suplemen kesihatan. Biasanya pil-pil lah. Biasanya kalau tengok gambar aja, kita ada pil minyak ikan, mungkin ada vitamin, mungkin ada antibiotik ataupun bahan-bahan yang lain lah. Okey, yang tu pil-pil suplemen. Alright, so suplemen kesihatan merupakan bahan, merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul. Kapsul yang ni lah. Yang ni adalah kapsul. Pil. Ini semua pil. Alright. Sama ada cecair. Kadang-kadang kita minum dalam contohnya Scotch emulsion. Dalam bentuk cecair kan. Dan serbuk dalam dos yang tertentu. Ada juga kita gunakan serbuk. Okay. Alright. So bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Okay, alright. So antara isu berkaitan dengan suplemen kesihatan termasuklah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Maksudnya berapa banyak yang kita perlu makan. Alright, dos-dos ni. Okay, oleh sebab keperluan badan seseorang individu tu berubah-ubah dan berbeza. So badan cikgu perlu berapa nutrien, perlu berapa suplemen berbeza dengan anda. So, semuanya berbeza. So, dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Alright. So, hasilnya pengambilan suplemen kesihatan yang berkurangan, sama ada kita makan kurang ataupun mungkin berlebihan, sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada penggunanya. So, suplemen ni biasanya bagus kalau diambil dalam dos yang sesuai. Kalau terlebih, so tak berguna. Dia akan memudaratkan badan kita. Right, kita tengok dasar keselamatan makanan kebangsaan. So bukan semuanya makanan-makanan yang diproses, pil-pil ataupun suplemen tu boleh kita makan macam tu saja. Kita ada akta-akta ataupun peraturan-peraturan makanan yang perlu diikuti. Right, dasar keselamatan makanan kebangsaan yang dikuatkuasakan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui program keselamatan makanan. Okay, so dasar ni bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Seterusnya, dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. So tujuannya untuk melindungi pengguna macam kita lah. Alright, so bahawa makanan ataupun suplemen itu betul-betul menyihatkan badan kita, bukannya memudaratkan badan kita lah. Alright, kita tengok seterusnya. Okay, dasar keselamatan makanan kebangsaan. Apakah dasar-dasar itu? Okay. So pihak berkuasa kawalan dadah, okay, diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. So dia bertakut
mungkin ubat tradisional yang kita nak guna ataupun kita pasarkan tu mungkin ada kandungan dadah di dalamnya. Kita tak tahu. So, pihak berkuasa ni perlulah menganalisis ataupun mengambil sampel-sampel makanan ataupun suplemen ini buat uji kaji. Kalau selamat, barulah dia boleh dipasarkan. Okay. Next. Pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol ataupun kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Biasanya bentuk macam ni lah. Okay. Dia ada QR code, kemudian dia ada label. Di bawah KKM maksudnya telah diluluskan. Alright, boleh dipasarkan lah. Okay. Seterusnya, selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga diberi terhadap usaha peningkatan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Maksudnya melalui pihak-pihak pengguna lah. So kita sebagai pengguna kita harus tahu apakah bahan yang kita boleh guna dan apa yang tak boleh guna. Okay, seterusnya kita tengok dasar keselamatan makanan kebangsaan. Okay, iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Kadang-kadang banyak iklan kita berikan. Iklan dalam TV tu mengatakan, oh suplemen ni bagus, suplemen itu bagus, terutama yang Facebook. Oh yang ni kata ubat A bagus untuk kesihatan, ubat B bagus untuk kesihatan. Tapi siapa kata? Adakah dia telah diluluskan oleh KKM? Mereka kata diluluskan KKM, tapi apakah sijilnya? Mana sijilnya? Mana buktinya? Alright, so kita sebagai pengguna kita harus tahu, pandai memilih yang manakah yang telah diluluskan, yang manakah yang tidak diluluskan. Okay? Alright, so bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia telah mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Alright, kita tengok akta-akta tersebut. Okay, Akta Makanan 1983. Alright, so yang ini merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasa oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Okey, right, kita tengok. Secara ringkasnya, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda ataupun dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabit oleh mahkamah. So, maksudnya makanan yang dijual tu, alright, pengusaha ataupun pengilang yang mengeluarkan makanan tu harus bertanggungjawab terhadap kesihatan setiap penggunanya. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ini peraturan makanan 1985. Alright, so di bawah peraturan ini, undang-undang yang digubah di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh KKM dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. So maksudnya ada kualiti lah makanan tersebut. So sebagai contoh, mengikut peraturan-peraturan makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti rajah berikut. So maksudnya label makanan tersebut perlu ada butiran-butiran seperti berikut. Okay, apakah butiran-butirannya? Akuan pemakanan, so yang ini menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Okay, contohnya yang ini dia bagi tinggi kalsium, ada yang tinggi vitamin ke. Okay. Pelabelan pemakanan, so maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. So apa yang ada dalam kandungan ataupun makanan tersebut. Contohnya tenaga berapa, karbohidrat berapa, protein berapa,
lemak berapa, kalsium berapa dan sebagainya. Okay. Penyataan aditif. Aditif maksudnya perisa ataupun pewarna ataupun pengawet makanan yang telah digunakan. Okay. So perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan iaitu bahan pengawet ke, bahan pewarna ke, bahan perisa ke, penambah perisa ke, antioksidan ke, dan conditioner makanan. Bukan conditioner untuk rambut saja, makanan pun ada conditioner. Okey, so semua ni perlu dinyatakan dalam makanan tersebut, dalam label itulah. Okey, kemudian kita ada penyataan mengenai kuantiti, berat ataupun isi padu. Kalau roti ni kita bagi berat lah. Kalau susu, isi padu. Right, mungkin 1 liter ke, 2 liter ke, 320 ml ke dan sebagainya. Perlu ada. Baru kita tahu yang tu makanan tu berapa beratnya. Right. Kemudian penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang dipilih itu tidak melepasi tarikh luput. So, makanan ni perlu ada tarikh luputnya. Setiap makanan perlu ada tarikh luput. Yang tu semestinya. So, sebagai pengguna, anda pilihlah makanan yang sebelum tarikh luput. Okey, so jangan beli makanan yang telah tamat tarikh luputnya. Okey, kemudian kita perlu ada maklumat pengeluaran. So, yang ni dikata dikilangkan oleh siapa-siapa? Alamat dia. So, nama dan alamat pengilang ataupun pembungkusan ataupun ejen. Right, ejen maksudnya yang termasuk produk import lah. Dia tak buat di negara Malaysia, tapi dia import dari luar negara. Tapi kita perlu tahu juga. Kenapa kita perlu tahu? Pertama, kalaulah berlaku apa-apa setelah anda makan makanan itu, so anda nak cari siapa? Contoh anda makan makanan itu, tiba-tiba anda dimasukkan ke dalam hospital kerana keracunan makanan tersebut. So, siapa yang bertanggungjawab? So, apakah tindakan anda terhadap kilang mana? So, anda kena tahulah kilang tu di mana. So, kalau nak sue pun kena tahu alamat dengan kilang tersebutlah. Okey, arahan penyimpanan. So, dia kena tahu macam mana simpan. Simpan dalam peti sejuk ke, simpan dalam suhu bilik ke, simpan dalam bilik gelap ke. Alright, so yang ni disimpan dalam tempat sejuk dan kering. Okey. Nah, seterusnya senarai ramuan. Apakah benda yang kita guna untuk buat makanan tersebut? Alright. Contoh di sini tepung gandum, susu tepung tanpa lemak, lemak sayur, mentega, gula pasir, garam, ragi. Ragi yeast lah. So yang ni perlu adalah apakah ramuan dia. Kemudian nama sebutan sebenar makanan. Yang ni roti. Ataupun ada kata capati ke. Yang tu nama dia, nama glamour dia lah. Alright, nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Alright, so yang ni semua ada. Alright, so kalau anda tengok benda-benda ni, ada tak tanda halal? Macam tak ada kan? So di bawah Akta 1985 tu, tanda halal tidak semestinya kena ada pada label makanan. Alright, so jangan salah faham ya. Bukannya tanda halal tu tak penting. Tapi untuk Akta 1985 tu, tanda halal tu tidak semestinya diperlukan. Alright, so kita tengok next. Alright, status halal makanan. Yang ni SIRIM, logo untuk sedia halal kan. Okey, imbas kembali tempat makanan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia. Okey, tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makanan ataupun produk makanan itu adalah halal. Yang ini untuk Muslim lah, untuk penganut agama Islam. Okey, alright. So itu saja untuk bahagian terakhir, bahagian 2.6, suplemen dan makanan kesihatan. Alright, so cikgu harap anda faham serba sedikit tentang suplemen makanan yang perlu kita pilih. Alright, so itu saja untuk kali ini. Alright, next lesson kita akan masuk dalam bab ketiga ya. Alright, so thank you. Bye-bye.